Putrajaya, Pasir Panjang, Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi kami warga pondok mengalu-alukan kedatangan Al-Fadil Tuan Guru sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya dan mengurniakan keberkatan kepada kita semua dan pondok ini, insya-Allah. Dan Alhamdulillah dengan kehadiran Al-Fadil Tuan Guru, insya-Allah dan Alhamdulillah. Tadi saya menjemput Tuan Guru untuk bagi sedikit tazkirah, tapi dia menolak. Mungkin dia letih lah kot, jalan jauh. Dia nak dengar je hari ni. Jadi kalau saya tak betul, Tuan Guru tolong bagi betul lah. Pasal dia Tuan Guru kan. Baik, kita sambung kitab Aqidatul Mu'minin, muka surat 145. Kita berhenti dulu di mana? Di nombor 5 bukan? Baik. Perkara yang dibicarakan dalam sifat ma'ani. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat kita telah baca. Masuk yang kelima, bahagian ta'alluq. Baik, kita ulangi apa makna ta'alluq. Ta'alluq ni dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab Jawi lama, dia tulis menuntut sifat kepada pekerjaan yang lebih. Saya ingat semua tak faham apa makna menuntut sifat kepada pekerjaan yang lebih. Bahasa senang mudahnya, ta'alluq ini ialah pekerjaan sifat ma'ani ataupun fungsi sifat ma'ani. Contoh, kita kata basar. Basar artinya penglihatan. Ta'alluqnya melihat. Ta'alluqnya melihat sesuatu. Tempat ta'alluqnya melihat kepada yang maujudat, melihat kepada segala yang ada. Segala yang ada ni ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Yang pertama wajibul wujud, yang kedua jaizul wujud. Baik, kita dah terang dah dulu. Jadi ta'alluq di sini baca betul-betul. Dia tulis ta'ain lam qaf, bunyinya ta'alluqun. Orang Melayu sebut senang, ta'alluq. Ini bukan ta'alluq orang berperang menakluk musuh. Bukan ta'alluq lagu tu. Tu ta'alluq lain, tu menawan. Ta'alluq dengan makna menawan. Ini ta'alluq dengan makna ta'alluq, cakap Arab bukan cakap Melayu. Ta'alluq ni satu lagi maknanya pergantungan. Ta'alluq ni dalam makna yang lain ialah pergantungan. Baik, bahagian ta'alluq dalam sifat ma'ani ada 4. Yang pertama ta'alluq suluhi qadim. Yang kedua ta'alluq qabdah. Yang ketiga ta'alluq tanjizi qadim. Yang keempat ta'alluq tanjizi hadis. Baik, 4 ni wajib hafal. Dalam ilmu tauhid dia taklah wajib. Belajar bab ta'alluq ni hukumnya sunat.
Tapi duduk pondok ni wajib, saya wajibkan. Selagi duduk pondok, orang tanya takluk ni apa dia? Tak pernah dengar. Tak nak ada bunyi lagu tu. Jadi fahamkan 6 perkara di dalam takluk yang kita bicara dalam sifat ma'ani ni. Faham betul-betul. Baik. Dia kata bahagian ta'alluq dalam sifat ma'ani ni ada 4. Yang pertama, ta'alluq suluhi qadim. Sekali lagi saya nak ulangi, dalam kitab Jawi ataupun dalam kitab Arab sekalipun, dia tulis ta'alluq. Ta'alluq sifat ma'ani, ta'alluq sifat basar. Ialah melihat ta'alluqnya kepada yang maujudat. Ta'alluqnya ialah ta'alluq taksir. Ta'alluqnya ada 4. Semua ta'alluq. Jadi saya bubuh tambah sikit. Arti ta'alluq apa dia? Tempat ta'alluq apa dia? Nama ta'alluq apa dia? Bahagian ta'alluq apa dia? Jadi fahamkan tu. Dalam kitab Jawi, kitab Arab dia tak sebut. Sebab tu kena mengaji. Tak boleh baca kena mengaji. Tauhid ni haram belajar sendiri. Mengaji dengan setan. Wajib ada sanad. Belajar tauhid wajib bersanad. Haram belajar tauhid dengan tidak bersanad. Jadi yang pertama bahagian ta'alluq tadi dia tulis di situ ta'alluq suluhi qadim. Artinya pada azali tetapi belum terjadi. Ringkas sangat dia tulis tu. Tak faham apa. Tahu-tahu pada azali apa benda. Tambah sikit. Tulis kat depan dia tu. Perkara yang harus berlaku pada azali tetapi belum terjadi lagi. Itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Benda tu belum berlaku tapi harus, kalau Tuhan nak jadikan ia. Solihi ni benda yang harus berlaku tapi belum berlaku lagi. Itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Apa maksud azali? Dulu saya dah khabar ni, kalau tanya confirm tak ingat. Apa maksud azali? Azali artinya waktu sebelum ada makhluk. Yang ada semata-mata zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Itu namanya waktu azali. Kita sebut waktu azali itu nisbah pada memudahkan faham. Sebenarnya masa itu waktu pun belum ada, masa pun belum ada. Waktu ni Allah yang jadikan.
Masa ni Allah yang jadikan. Belum ada makhluk, masa pun tak ada. Wal asri, demi masa. Bila Allah Ta'ala jadikan masa, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Demi masa. Jadi Allah tak duduk di dalam waktu. Allah tidak duduk di dalam masa. Bahkan masa itu Allah yang jadikan. Faham? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menjadikan sekalian langit dan bumi dan di antara keduanya dalam 6 masa. Ayyam ni boleh dengan makna masa, boleh dengan makna hari. Yaum mufrad, ayyam jamak. Baik. Jadi masa itu Allah yang jadikan. Allah tak duduk dalam masa. Allah tidak melalui masa. Yang melalui masa ni kita. Dulu budak, dulu mula-mula bayi, lepas bayi apa? Kanak-kanak, lepas tu remaja, lepas tu dewasa, lepas tu nak menikah, lepas tu kahwin, lepas tu orang panggil apa? Orang tua. Lepas tu warga emas, lepas tu warga kota, lepas tu warga kubur. Itu bahasa kita. Dia bubuh pi nak buh apa pun kan, tua ke remaja ke apa. Sekarang ni warga emas umur 70 ke atas. Bawah 70 itu masih lagi muda remaja. Itu istilah orang. Dulu dia kata warga emas 55, lepas tu dia naik 60, dan ini 70. Tak lama lagi 100. Umur 99 ni remaja lagi. Baik, nak cerita azali tadi. Satu lagi istilah yang sama dengan azali apa dia? Kuat sikit. Qadim. Jadi qadim dan azali ni sama ke ada beza? Khilaf ulama. Setengah ulama kata sama. Ini pendapat yang masyhurah, yang muktamad. Pendapat jumhur ulama, suluhi dan qadim dan azali itu sama. Tapi ada satu pendapat yang dhaif. Dia kata qadim dan azali itu berbeza. Qadim tertentu bagi yang wajib ada. Azali itu umum. Yang wajib pun azali, yang mustahil pun azali. Apa dia yang wajib? Kalau yang wajib ada pada hak Allah, seperti sifat-sifat ma'ani, maka kita kata wajib ada pada Allah Ta'ala sifat-sifat ma'ani itu adanya qadim lagi azali. Satu lagi azali. Azali ni umum. Yang wajib pun dia kata azali, yang mustahil pun dia kata azali. Tapi kalau kata qadim tu yang wajib ada sahaja, sifat ma'ani. Ini pendapat apa? Pendapat siapa? Imam Sa'duddin Taftazani. Tulis lah. Saya tanya tak ingat lah. Tulis banyak kali lah tulis ni. Tulis simpan, buat kesam. Bila nak beli? Habis. Itu makna qadim. Jadi kalau orang tanya qadim dan azali ni serupa ke berbeza? Baik, pendapat yang muktamad, yang masyhurah di kalangan ahli sunnah wal jamaah, qadim dan azali itu sama. Seperti kata Imam Sanusi,
Pendapat yang kedua, tapi pendapatnya dhaif, dia kata berbeza. Itu pendapat Imam Sa'duddin Taftazani. Beza antara Imam Sa'duddin Taftazani dengan Imam Sanusi berapa tahun? Berapa tahun? 100 tahun. Baik, habis. Siapa dulu? Taftazani dulu ke Sanusi dulu? Taftazani. Alih semuanya tidur. Baik, habis. Dari yang pertama, ta'alluq suluhi qadim. Maknanya apa dia? Harus Allah jadikan pada waktu azali, tapi belum lagi Allah jadikan, maka itu namanya suluhi qadim. Ataupun dia katakan, bolehnya Allah jadikan makhluk ini pada azali, tetapi belum Allah jadikan, maka tu dinamakan ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim yang saya cerita ni ta'alluq sifat apa? Ingat ke tak ingat? Ta'alluq sifat apa? Apa muzakarah ni? Ta'alluq sifat apa? Cakap je lah, duduk dijak pam bagi gue tu. Baba aku belakang, saya baba dah. Tak ada baba, saya baljing cawan. Tahu tak mau sebut, jenuh tanya. Sifat kudrat, cakap payah. Baik, habis. Jadi ta'alluq kudrat ini ada berapa? Ada berapa bahagian ta'alluq kudrat? 3. Alih semua tidur. Apa dia? Suluhi qadim, qabdah dan satu lagi apa? Saya cerita banyak kali ni. Satu lagi apa? Satu lagi apa, Putri? Tugas bawah tu tanya dia hadis tu. Nampak? Hai, bila lah nak boleh. Ngapai malah. Dia kata tauhid payah Ustaz. Bukan payah, malas. Malas. Baik, itu yang pertama, ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim ini antara sifat ma'ani yang ada ta'alluq suluhi qadim ialah sifat kudrat. Nanti dia cerita panjang lebar kat bawah sana. Yang kedua, ta'alluq qabdah. Artinya pekerjaan yang di dalam genggaman ataupun kekuasaan Allah. Perkara yang ada di dalam genggaman ataupun kekuasaan Allah. Contoh ta'alluq suluhi qadim ni apa dia? Iaitu contoh kita kata sifat kudrat. Sifat kudrat dia ada ta'alluq suluhi qadim. Apa dia ta'alluq suluhi qadim dalam sifat kudrat? Iaitu harus pada azali Allah menjadikan alam, tetapi Allah belum jadikan lagi. Boleh Allah jadikan alam pada waktu azali, tapi Allah belum jadikan lagi. Itu namanya ta'alluq suluhi qadim. Pasal apa boleh Allah jadikan alam pada waktu azali? Pasal Allah ada sifat kudrat. Jadi maksud kata ta'alluq suluhi qadim dalam sifat kudrat ni maknanya ialah bolehnya Allah nak menjadikan alam ini,
pada waktu azali, tetapi Allah belum jadikan lagi. Bolehnya tu tapi belum Allah buat lagi, tu namanya ta'alluq suluhi qadim. Faham tak? Saya faham. Dia keluar pintu lagi habis. Yang kedua, ta'alluq qabdah. Apa dia ta'alluq qabdah? Iaitu ta'alluq yang di dalam genggaman Allah, iaitu ta'alluq pekerjaan yang di dalam kekuasaan Allah. Apa dia? Iaitu alam alam yang Allah Ta'ala nak jadikan tadi di dalam kekuasaan Allah, sama ada Allah nak jadikan ataupun tidak. Itu namanya ta'alluq qabdah. Alam yang Allah jadikan tadi, yang Allah nak jadikan itu, sama ada Allah nak jadikan ataupun tidak, itu di dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Sama ada Allah Ta'ala nak jadikan ataupun tidak. Macam kiamat. Kiamat bila Allah nak jadi? Bila Allah nak buat? Bila Allah nak jadikan dia? Bila? Tak tahu. Itu di dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Bila Allah Ta'ala nak jadikan kiamat tu, maka itu namanya ta'alluq qabdah. Kita ni semua di dalam ta'alluq qabdah Allah, di dalam ta'alluq, di dalam genggaman qabdah Allah. Bila kita nak mati, kita pun dah tahu dalam kekuasaan Allah yang memerintah, dalam genggaman Allah yang mentadbir kita. Itu kata ta'alluq qabdah. Makhluk yang Allah nak dah jadikan ni, bila Tuhan nak bagi mati dia, itu di dalam genggaman Allah, di dalam qabdatullah, qabdah Allah. Faham? Baik, habis. Yang ketiga, ta'alluq tanjizi qadim. Apa maksud ta'alluq tanjizi qadim? Artinya tunai pada azali, pekerjaan yang sudah ada pada azali. Ta'alluq ni makna pekerjaan. Tanjizi qadim, tanjizi maknanya yang sudah ada, yang sudah berlaku. Kalau dalam kitab lama dia tulis tunai, maknanya perkara yang sudah berlaku. Qadim iaitu pada azali, pekerjaan yang sudah berlaku pada azali. Belum ada makhluk, benda ni dah ada dah. Contohnya macam ta'alluq basar. Ta'alluq basar. Basar maknanya apa? Tak ada kau, seorang tak ada. Basar maknanya apa? Melihat. Beri betul. Basar maknanya apa? Tak lagi nak khabar. Penglihatan. Melihat tu samarah bagi basar. Dah ngaji dah, tu dah malas. Tak tahu. Saya ngaji kasar. Malu kat apa. Basar artinya penglihatan. Samarah, sifat basar itu melihat. Ni mulut Tok Guru saya cakap begitu. Saya ngaji lanai tu, saya ambil kata Tok Guru saya. Melihat itu maknanya samarah bagi sifat basar. Sifat basar penglihatan. Kalau Pak Dae dia kata pelihat. Pelihat itu bagi Pak Dae. Pak Dae ni apa nama dia? Syekh Ismail Al-Makki Al-Fatani Al-Makki, Syekh Tarekat Syatriyah, pengarang kitab Baqarah.
Ha. Dia tu guru pada guru saya. Baik. Kita tadi ta'alluq tanjizi qadim. Contohnya apa tadi yang sebut? Apa dia sebut tadi? Contoh dia apa? Basar. Dah tak ingat dah tu. Basar artinya apa? Penglihatan. Apa samarah dia? Melihat. Jadi Allah ni dia melihat apa pada azali? Dah berlaku pada azali. Ta'alluq tanjizi qadim. Perbuatan yang telah berlaku pada azali. Itu maksud kata ta'alluq tanjizi qadim. Contohnya basar. Jadi apa yang Allah Ta'ala lihat pada azali? Kata dah berlaku penglihatan tu. Melihat tu dah berlaku. Apa yang Allah lihat pada azali? Apa yang Allah lihat? Apa yang Allah lihat? Ni tanya seorang tu jawab, hal lain semua akil lepas dia akil. Apa yang Allah lihat? Tulis tu macam kalah reporter. Tanya dia tahu. Tengok lah 14 tahun tak dapat. Tulis kalah reporter. Tanya dia tahu. Tu ya pelajaran tu. Apa yang Allah lihat pada azali? Habis. Sengih. Tu tak mau tanya. Tanya pecah rahsia. Tak tahu apa je. Bukan tak tahu. Malas. Buat macam mana? Ngaji macam mana ni malas susah. Jangan ngaji ni kalau malas habis cerita. Sehari lepas Isya, minta tolong baba, tuan guru baba Ismail tolong doa sikit. Beri rajinlah sikit. Agak jubah serban hebat. Meleret-leret dengan rida. Tanya apa untuk itu? Malu. Apa yang Allah Ta'ala lihat pada azali? Allah melihat pada dirinya, zatnya dan sifat-sifatnya. Itulah yang ta'alluq sifat ta'alluq tanjizi qadim dalam sifat basar, iaitu Allah melihat kepada dirinya, zatnya dan sifat-sifatnya pada waktu azali. Itu namanya ta'alluq tanjizi qadim. Allah lihat pada dirinya lah, makhluk tak ada lagi. Nabi Muhammad tak ada lagi, Nur Muhammad tak ada lagi. Yang ada hanyalah Allah semata-mata. Jadi Allah telah melihat pada dirinya lah. Dah tulis lah? Tulis ke belum? Belum? Esok tanya agak-agak ingat. Tak agak nak cerita tulis-tulis balik tidur. Main tidur. Tengok macam muzakarah tapi menyembang. Inilah masalah ni. Bila nak boleh saya pun tak tahu. Kitab habis. Mubrahin habis tak Sufi habis cerita telah nak cerita letih. Tak cerita ulang-ulang tu ni malas. Saya nak cerita hal lain lah pula. Ada ulang-ulang yang tu ni malas lah. Tanya tak lepas tu bubuh. Saya nak bagi 3. Jas 1, jas 2, jas 3. Jas 1 tu 40 kali ajar pun tak faham-faham duduk jas 1. Umur dah 30 duduk kelas 1. Buat macam mana? Malas. Baik, habis. Yang keempat, ta'alluq tanjizi hadis, iaitu pekerjaan yang berlaku pada yang baharu ataupun tunai yang baharu, dia tulis itu.
iaitu pekerjaan yang baru berlaku. Itulah alam ni. Ini iaitulah tu, tambah sikit ya. Iaitulah alam ini. Baik, cerita sikit. Bila Allah jadikan alam, maka kejadian alam yang baru dijadikan oleh Allah Ta'ala itu namanya ta'alluq tanjizi hadis, pekerjaan tunai yang baharu. Ta'alluq sifat apa? Ta'alluq sifat apa? Kudrat. Asalnya alam ni tak ada, yang ada hanyalah Allah. Lalu Allah jadikan alam. Bila ada alam itu, maka tu namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ini pekerjaan sifat kudrat pada menjadikan alam. Maka alam ni dinamakan hadis, iaitu perkara yang baharu. Allah tu qadim, yang sedia kala. Alam ni baharu. Faham? Apa dia? Makhluk yang pertama ataupun alam yang pertama yang Allah jadikan. Apa dia? Apa dia? Dah tahulah nak cakap banyak kali, tak ingat-ingat, tak tahu. Apa dia makhluk yang pertama Allah jadikan? Ikan. Seorang ni yang lain-lain semua tidur ke apa, tak tahu. Tengok mata jaga, tangan menulis tak berhenti. Dia dah duduk sampai lah ni. Tulis balik tutup. Tu gebang. Tulis balik tutup. Lepas tu gebang. 40 tahun hang mengaji pun tak jadi kedarah-kedarih, kata orang Kedah. Kalau malas lagu tu. Orang suruh muzakarah pun menyembang, suruh ngapain pun tidur. Lepas tu esok tanya apa pun tak dapat. Duk pondok nama duk 3 tahun, tanya apa pun tak reti. Habis duit mak ayah, rugi siang kat mak ayah. Rugi sungguh. Periksa 10 orang tu lah yang lulus. Lain semua condemn. Periksa 10 orang tu lah lulus. Lain semua fill in the blank. Baru nak jadi. Malas sungguh no. Saya tak tahu nak cakap apa. Dulu pak saya pergi makan mi segera. Ni tak makan dah mi segera. Malas juga lagi. Makan apa pula apa ni. Makan coklat lah, apa lah. Kalau nak pergi, tak pergi makan apa, biskut Cina ni kan duk beli lah. Mancis ke, wotai ke, tak mau. Nak beli krepek yang orang Islam buat. Tidak buat sendiri tu. Ubi banyak belakang kan. Ubi banyak depan tu. Esok cabut ubi apa-apa. Potong kecil-kecil, buat krepek. Siapa mak ayah tak biskut mai sini, saya rampas. Lepas tu saya tumbuk-tumbuk lumat, saya buat baja pokok. Tak selalu makan dah. Malas, ingat. Susah nak ngajar. Lepas tu Ustaz Wi hampa penin. Gua ngapain nahu tak dapat. Pun makan tak tahu. Marah, kelaran marah. Dah lah perakam masuk FB tu Malaysia tahu, malu. Baik. Dip hafal. Ta'alluq ada 4. Hafal makna ada sekali. Ta'alluq ada 4 ni hafal. Ta'alluq soleh qadim, qabda, tanjizi qadim, tanjizi hadis. 4 tu hafal.
Boleh ke apa? Mari saya suruh buat lagi. Yang saya suruh buat, dia buat lagi. Berapa orang yang buat angkat dengan yang saya suruh tulis kemarin apa? Siapa pun tak tulis. Hampa ni kalau pergi pondok mana buat pening kepala Tok Guru. Suruh tulis tak tulis. Sebab tulis angkat tangan. Yang saya suruh tulis. Dia lah. Harus malam saya suruh tulis. Ada 15 perkara. Tak tulis. Peninglah kepala. Ni hari ni cemel sebelah. Tahun depan cemel lagi sebelah. Tutuplah pondok betul. Pening kepala. Tanya tak boleh. Tapi boleh relax, boleh petang-petang boleh main. Selamba macam tak ada apa masalah. Kan? Habislah sekat tu. Ada soalan tak? Tak ada. Sagi dia nak habis, baru dia main soalan. Lepas tu main pukul 10 baru siap. Lepas tu dia pun komplain macam mana nak study. Tak, pukul 10 baru habis mengaji. Habis soalan main lambat. Tak ada. Tak ada tak apa. Tak ada, kita sambung lagi. Dah saya sambung, tak mau soalan, tak mau lah. Pasal sagi panjang sangat. Sambung sikit lagi. Nama ta'alluq. Nama ta'alluq itu ada 4. Vietnam perkara ni semua hafaz. Nanti masuk dalam periksa. Bila periksa, saya nak buat terkejut dia hari ni. Saya tak nak beritahu lah. Pasal apa? Beritahu pun tak lulus lah. Supaya macam tak beritahu. Siapa tak lulus, hari ni confirm raya tak balik. Duduk sini sampai raya haji pun tak balik. Sampai lulus periksa boleh balik. Duduklah sini kawan dengan monyet kat belakang. Dulu saya tak buat, hari ni saya nak buat sungguh. Tak lulus, tak usah balik. 3 tahun nak duduk di sini, tak usah balik. Mak ayah pun tak boleh main. Nak beli apa? Masuk duit dalam akaun saya tolong beli. Mak ayah pun tak boleh main. Ambil. Ni nak buat betul-betul ni. Saya rasa rugi. Rugi sebab rugi duit mak ayah. Habis dia sebulan. Duit kirim duit. Mengaji tak jadi apa. Habis duit mak ayah. Kalau ni tak seorang khabarkan mak ayah. Tak boleh balik apa. Siapa? Periksa tak boleh. Bila mak tanya apa siapa? Abang saya malas. Abang tu serang. Jangan abang kata ustaz zalim ke apa, jangan. Abang kata kami malas. Ini tak abang tak apa, mak dah tahu lah, dia tengok. No. Saya asyik buat periksa. 7-8 orang, 10 orang tu lulus. Semua tumbang. Ada soalan ke? Cepatlah. Dah kena ganti dah orang ni. Tak boleh lah dia ni. Nampak? Dia ganti orang lain lah pula belakang. Dia boleh pegang soalan. Buat apa? Saya ingin bertanya, Allah itu kan tidak menyerupai makhluk. Jadi di akhirat kelak bagaimana seseorang itu dapat melihat Allah? Baik, kita wajib percaya di akhirat kita dapat melihat Allah. Wajib. Dalil firman Allah Ta'ala, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ucapan salam dari Tuhan yang maha memerintah lagi maha penyayang.
Baik, ayat ni nak cerita apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat ini. Nabi sendiri yang tafsir, bukan mufassirin. Nabi kata, apabila semua ahli syurga telah masuk ke dalam syurga, maka Allah menampakkan dirinya lalu mengucapkan salam kepada ahli syurga. Jadi maknanya semua makhluk yang masuk syurga tadi dapat melihat Allah. Jadi dapat melihat Allah itu dengan apa? Allah Ta'ala itu tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada depan, tidak ada belakang. Kalau melihat berdepan-depan bermakna Allah Ta'ala itu tak ada belakang, depan saja. Ataupun bagaimana? Kita berdepankan, membelakangkan Allah. Jadi kata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Durus Tsamin, melihat Allah Ta'ala di dalam syurga itu bukanlah dengan mata, tetapi dengan seluruh tubuh yang tidak ada kafiatnya, yang mana pada hari itulah sahaja orang-orang yang dapat melihat Allah itu merasai nikmatnya, yang tak boleh disebut dengan kata-kata, yang tak boleh ditulis dengan tulisan. Itu kata Syekh Daud Al-Fatani. Jadi yang kata dapat melihat Allah dengan mata tu, ayat yang ditulis melihat Allah dengan mata itu adalah perkataan kinayah, bukannya betul dengan mata. Kinayah simbolik, pasal apa? Kita hidup di dunia melihat dengan mata, maka dikatakan dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata. Hakikatnya sebenarnya dapat melihat Allah di alam syurga nanti dengan seluruh tubuh, yang tidak ada kaifiatnya, yang pada hari itulah merasai ahli syurga lazat melihat Allah. Jadi bukanlah melihat Allah dengan mata, tapi dengan seluruh tubuh yang tidak ada kaifiat, yang mana pada hari itu baru kita tahu, dapat rasa nikmatnya. Tak boleh nak kata. Yang boleh kata macam tu lah. Macam Nabi melihat Allah. Nabi melihat Allah bukanlah melihat Allah berhadap-hadap. Jadi Nabi melihat Allah dengan tidak ada kaifiat. Begitu. Bukan Nabi tengok Allah nampak ke depan macam saya tengok entah. Bukan Nabi melihat Allah macam kita tengok cawan, tak. Sebab Allah Ta'ala tu tidak menyerupai makhluk. Kalau duduk depan macam makhluk. Jadi Nabi melihat Allah itu tidak ada kaifiat, tidak ada cara. Habis itu macam mana? Nabi sendiri saja yang tahu, dan dia pun tak boleh cerita. Ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang itu ada 3. Yang pertama, ilmu yang Allah Ta'ala beri pada Nabi ini, pada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi, dan juga wali-wali Allah, ada 3. Yang pertama, ilmu yang wajib disampaikan. Yang kedua, ilmu yang harus ia sampaikan, harus ia tak sampaikan. Yang ketiga, ilmu yang hanya untuk dirinya, yang tak boleh ia sampaikan. Apa dia ilmu yang wajib dia sampaikan? Iaitu ilmu syariat. Ilmu syariat dia wajib sampaikan. Tabligh. Ini kerja para rasul. Kerja wali-wali Allah. Menyampaikan kepada manusia.
Yang kedua, ilmu yang harus ia sampaikan dan harus kalau dia tak sampaikan, iaitu ilmu kerohanian. Ilmu kerohanian. Ilmu-ilmu tentang kesufian, perasaan-perasaan hati dengan Allah yang menjadi rahsia dan boleh dicerita kepada orang-orang tertentu, bukan semua orang boleh. Contohnya, Nabi cerita banyak ilmu kerohanian kepada Huzaifah Al-Yamani, tak cerita pada semua sahabat. Wahabi dengar hadis Huzaifah Al-Yamani, dia kata maudhu' saja dia. Tu kerja Pak Wahabi. Yang ketiga, ilmu yang khusus untuk mereka. Untuk siapa? Untuk Rasul, untuk Nabi, untuk Wali, iaitu ilmu musyahadahnya. Ilmu musyahadahnya dengan Allah. Apa dia musyahadah? An ta'budallaha ka'annaka tara. Kau beribadah seumpama kau melihat Allah. Melihat dengan apa? Bukan melihat dengan mata. Melihat dengan makna rasaan di dalam hati yang ia saja yang tahu. Nak cerita pun tak boleh, nak tulis pun tak boleh. Macam kita sayang kat mak kita, kita sayang kat mak kita, kita tulis S-A-Y-A-N-G. Adakah itu sayang? Tak, itu tulisan sayang. Adakah kita kata mak saya sayang mak? Adakah itu sayang? Tak, itu sebutan sayang. Bohong boleh. Jadi sebenarnya sayang mana? Perasaan di dalam hati, tak, yang tak boleh diungkap dan tak boleh nak ditulis. Itulah rahsia. Rahsia hati. Jadi hati itu tempat menyimpan rahsia. Rahsia apa? Rahsia ma'rifatullah. Baik, habis. Soalan tu dah habis. Soalan yang kedua. Soalan saya mengenai bayi yang baru lahir. Adakah wajib untuk kita mencukur rambut mereka? Dan berapa kali harus dicukur? Baik, bayi yang baru lahir, adakah wajib dicukur rambut? Baik, kita lihat hadis Nabi, ya. Mafhum hadis Nabi disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, dalam bab akikah, ya. Nabi kata, apabila lahir seorang bayi, maka sunat dicukurkan rambutnya dan ditahnikkan lidahnya dan diberikan nama dan disembelihkan seekor kambing bagi bayi perempuan, 2 ekor kambing bagi bayi laki-laki. Cara kita nak amalnya tu begini. Dah cara tanya tu lagu ni, nak kena cerita dia pada awal. Cerita awalnya gini, cara dia, aturan dia, nak susun balik ni gini. Bila lahir saja bayi, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, sunat ayahnya mendukungnya, diazan sebelah kanan, dikamat sebelah kiri, kemudian dibacakan surah Al-Insyirah, ditiupkan dari ubun-ubun sampai ke kaki, kemudian dibacakan surah Al-Qadar, Inna Anzalna, ditiup dari ubun-ubun sampai ke kaki, kemudian dibacakan 4 kul.
memadai lah itu pada pihak menyambutnya. Apa fadilatnya tak cerita lah, panjang sangat. Kemudian setelah umurnya 7 hari, setelah umurnya 7 hari, sunat dicukurkan rambutnya. Sunat, bukan wajib. Dan ditahnikkan lidahnya. Sunat, bukan wajib. Dan diberikan namanya, serta dibuat kenduri dengan disembelih seekor kambing dan dibuatlah masakan yang manis kalau bayi perempuan. Kalau bayi lelaki-lelaki 2 ekor. Maka bolehkah ditakhirkan kenduri tu yang kita kata kenduri akikah tu? Boleh. Kalau tak dapat 7 hari, hari yang ke-14. Tak dapat hari ke-14, hari ke-21. Lepas pada tu tiada lagi akikah baginya. Kalau nak buat boleh tak? Boleh. Jadi qada. Sampai bila boleh qada? Sampai umur 100 tahun pun boleh. Besok nak mati dah, akikah aku tak buat lagi. Mak aku dulu tak ada duit nak beli kambing, hari ni aku ada duit, aku nak buat akikah, boleh tak? Boleh. Niat qada. Pasal apa niat qada? Pasal hikmah akikah, kenduri akikah tu dibuat kerana nak menguatkan tulang bayi yang baru lahir. Ini umur dah 100, tulang pun dah reput balik lah. Tulang tu dah reput dah pun. Tapi bolehlah dapat pahala. Niat apa? Niat qada. Faham? Habis cerita. Tak mau cerita panjang, masa dah lewat. Hantar soalan lambat. Ringkas dah sikit. Baik, soalan yang kedua. Apa dia tanya? Berdosakah seorang menantu pilih untuk tidak balik ke rumah mentua? Hanya suami sahaja balik kerana sepanjang perkahwinan dia mertua salah tafsir tentangnya, di mana mereka sentiasa mara-mara, perli, mengumpat menantu dengan menantu lain. Oh, ni pilih kasih ni. Ada kala tak cakap dengan menantu kerana mereka ingat menantu tak belanja. Apa tak belanja? Tak belanja gaji. Menantu tak belanja gaji. Menantu dalam rumah tangga. Aku tulis ni. Sedangkan menantu sudah berhabisan semua wang gaji untuk bantu suami. Siapa dia? Mertua tetap tuduh menantu menghabiskan duit suami. Masya Allah. Sedangkan suami tak pernah miss bagi duit bulanan untuk mereka. Oh, sedih wal apilu cerita dia. Ni siapa yang tak tahu lah. Dia kata dia nak tanya macam mana seorang menantu perempuan ni dia buat pilihan tak nak balik rumah mak mertua dia. Pasal apa? Mertua dia dan keluarga dia tak suka dia. Kalau dia balik pun dia orang duk perli-perli, dia orang duk hina-hina, maki-maki berangkali kot lah saya tambah lah tu. Dia tak tulis maki, tapi mengumpat ada tak suka ke dia lah. Maka dia tak balik tu pasal apa? Dia tak balik tu pasal takut terasa hati. Dia tak balik tu pasal takut nanti bergaduh berangkali. Elok-elok tak bergaduh dengan adik-beradik jadi bergaduh. Elok-elok tak bermasam muka jadi bermasam muka. Jadi siapa yang kena ambil peranan? Tok laki tu lah. Jangan jadi bangang nak tok laki ni. Dah tahu dah bini hang tu tak suka. Adik-beradik hang tak suka. Hang kenalah bagi adik-beradik hang suka kat bini hang. Tidak jadi laki apa lagu tu. Kena buatlah satu cara, satu kaedah bagi adik-beradik hang suka kat bini hang. Jadi kalau bini tu tak nak balik pasal adik-beradik dia, adik-beradik laki ni tak suka ke dia, maka dia tak nak balik pasal tak nak bergaduh, pasal tak nak jadi jadi darurat. Maka itu hukumnya harus
harus tak nak bertemu dengan keluarga mertua sebab takut bergaduh, bukan sebab putus silaturahim. Jadi yang berdosa tak nak jumpa mertua dan biras ipar-ipar tu kalau dengan niat nak putus silaturahim. Tapi kalau bukan dengan niat itu, dia tak nak balik sebab nak jaga silaturahim. Kalau balik, putus silaturahim, gaduh-gaduh. Kalau tak balik, boleh jaga silaturahim, tak bergaduh. Maka tak balik tu tak apalah, harus jadi. Namun kenalah berusaha. Usaha apa? Usaha bagi bersatu baliklah hati mereka. Paling kena usaha apa dia? Tok laki dia lah. Tok laki dia jangan kering ya. Baca hati ya. Tok laki ni kena pandai lah. Apa guna jadi lelaki? Tak reti nak ambil hati adik-beradik untuk suka kat bini. Dia kena jagalah. Dia kena buat satu tindakan yang baik bagi cantik balik keluarga dia. Kahwin lagu tu mana nak sonok nak. Tak cakap tak apa, jangan bergaduh. Tak cakap tapi tak bergaduh, tak apa. Ya, cakap banyak pun kalau bergaduh apa? Ada setengah keluar orang. Ya, dengan orang boleh dia cakap baik-baik. Tapi dengan adik-beradik silap sikit lah. Bergaduh, berperang. Lebih pada Israel lagi. Yang tu kena jaga lah. Pandai-pandai lah. Biarlah kita mengalah. Yang adik kena mengalah lah dengan abang. Kalau kakak-kakak lah. Jadi suami dia ni, suami hak orang hak tanya ni, dia tu pangkat abang ke pangkat adik dalam keluarga dia. Maka suami ni carilah ya orang-orang alim yang soleh-soleh, cuba tanya macam mana nak bagi menyatukan keluarga dia. Jangan berpanjangan bergaduh lagu tu. Berpanjangan bergaduh lagu tu, dia khawatiri solat pun Tuhan tak terima nanti. Ibadat pun Tuhan tak terima. Ya. Dia gaduh dulu sudahlah. Lo ni buat baik dah balik. Letih ya sembahyang Tuhan tak terima pasal putus silaturahim. Baik habis. Kita berhenti sekat dulu. Baik, kemudian katanya nama ta'aluk. Yang keenam, nama ta'aluk. Yang saya cerita tadi ni tolonglah hafal. Jangan bagi pening kepala. Saya tanya apa pun tak dapat. Ya. Lagatlah nak kabur. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا لمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.